Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, daripada kitab Al-Muhimmah pada muka surat 20, perenggan yang di atas sekali dia kata, dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal, yang meriwayatkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini iaitu salah seorang sahabat Nabi SAW dan juga orang yang pernah berkhidmat kepada Nabi lama. Anas bin Malik ini selama 10 tahun dia kata dia khidmat kepada Nabi. Tak pernah Nabi itu kata kepada Anas bin Malik, "Wahai Anas, pasal apa mau buat begini? Pasal apa mau tak buat begini?" Ya, maknanya Nabi ni tak ada kata hok dah molek rasa kepada Anas. Ya, nampak hok cerewet tu tak ada rasa. Selama 10 tahun Anas berkhidmat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita boleh tafsirkan keadaan tu, maknanya sama ada memang Anas bin Malik ni bila dia khidmat kepada Nabi, dia tahu perkara benda yang Nabi suka. Jadi bila dia tahu perkara benda yang Nabi suka, Anas bin Malik dia bawa macam ada bekas air, dia tengok Nabi macam dia nak berwuduk, dia pun cepat-cepat bawa air untuk berwuduk. Misalnya dia tengok Nabi nak benda ni, satu perkara, dia pun derah-derah ambil. Jadi Nabi pun dah kata benda lah. Maknanya Anas bin Malik ni dia tahu apa kehendak Nabi. Itu satu maksud. Atau bermaksud yang lain, maknanya Nabi ni orang yang tak cerewet. Gitu maknanya. Kalau dia bawa macam tu, macam itulah. Kalau bentuk dia macam ni, macam inilah. Itu maknanya. Jadi Anas bin Malik dia kata benda, telah berkata ia apa tu? Telah berkata ia adalah ahli bait daripada Ansari. Telah berkata siapa tu? Kalau kitab Jawi itu ada sebut telah berkata. Telah berkata siapa? Tak ada. Telah berkata ia lalu. Lepas tu adalah, gitu. Okey. Kalau kita Romi ni, telah berkata ia, lepas tu titik 2 di situ. Kan? Ayat tu tak berapa terang. Telah berkata ia, siapa yang kata? Anas kata. Okey, titik 2 di situ. Lepas tu adalah tu sepatutnya buat besarlah. Baru tu. Anas kata benda, telah berkata ia, iaitu Anas, titik 2 di situ, adalah ahli bait daripada Ansari, gitu. Iaitu ada daripada orang Ansar, ahli rumah daripada kalangan Ansar, sama ada Aus ataupun Khazraj. Ada bagi mereka itu, ada bagi mereka itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air, hingga katanya, maka tak kala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul, tak Jawi itu betul sebut itu. Kalau bahasa baca bahasa Melayu pun tak nak faham. Ada bagi mereka itu. Bagi mereka itu siapa? Ahli bait, ahli rumah daripada kalangan Ansar itulah. Lepas tu diulang pula sekali lagi. Itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air.
Tengok kitab Jawi kata dah. Kitab Jawi kata dah. Sama. Dia kata ada bagi mereka itu ahli baik daripada Ansar, ya. Lepas tu dia kata itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air. Kita Jawi tu macam tu juga. Ya. Tak berapa nak faham ayat tu. Tak apa nak faham ayat tu. Ya. Ada bagi mereka itu, lepas tu koma, itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan air. Apa maksud dia? Hingga katanya, ya, mungkin hadis ni agak panjang, tapi dia potong. Dia potong kisah dia. Dia kata sampailah ada kisah yang berlaku maksudnya di situ. Maka tak kala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, nescaya berhadaplah ia kepadanya. Jadi kisahnya kita nak ambil situ, iaitu apabila unta itu dia nampak Nabi, ya, lalu berhadaplah ia kepadanya hingga tersungkur ia. Tengok saja Nabi, unta tu pun terus berhadap kepada Nabi, lepas tu jatuh, tersungkur ia, hal keadaannya sujud unta itu antara hadapannya. Tapi kisah dia panjang tu, apa maksud dia wallahu alam, ya. Apa yang diriwayatkan di sini pun tak diterang dengan cara panjang lebar. Kitab Jawi pun macam tu juga, ya. Kitab Rumi pun kita nak baca pun ayat dia tak pun nak faham. Tapi yang lebih pentingnya ialah bila unta tu nampak Nabi, ya, nampak saja Nabi, dia pun berhadap kepada Nabi, lepas tu dia pun turun sujud depan Nabi. Itu makna dia. Maka berkata baginya oleh segala sahabat, ya, berkata bagi apa? Tengok keadaan itu, sahabat-sahabat pun pakat kata, ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal. Unta ni tak ada berakal. Sujud ia bagi engkau, dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal. Maka kamilah yang terlebih sebenarnya bahawa kami sujud bagi engkau. Jadi kalau unta ni pun duduk nampak Nabi, berhadap kepada Nabi, dia pun sujud, maka kami ni kohor lagi lah, kami ni tentulah lagi patut sujud kepada mu, sebab kami ni berakal. Maka bersabda ia, Nabi pun kata, ya, tiada patut sekali-kali jika seorang manusia itu bahawa sujud ia bagi manusia. Tak boleh manusia dia nak sujud kepada manusia yang lain, tak boleh. Dan jika ada patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan itu bahawa sujud ia bagi suaminya. Tu dia nak sebut, kisah itu di sinilah. Kalau dah seorang manusia boleh sujud kepada manusia yang lain, tentulah aku perintah isteri sujud kepada suami. Tapi tak boleh, seorang manusia dia sujud kepada manusia yang lain. Pasal apa suruh sujud sampai gitu? Kalau boleh, kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Haknya sangat besar, haknya hak suami. Atas apa? Atas isteri. Bila sebut atas ni, maknanya tanggungjawab isteri itu ialah, ya, menunaikan hak suami. Itu maksud dia. Jikalau ada pada tapak kakinya hingga sampai kepada tengah kepalanya pun yang jadi najis ia sebab nanah dan darah. Dia kata kalau lah ada pada suami itu, daripada kaki sampailah kepala, kalau ada nanah, ada darah, kemudian berhadaplah oleh isterinya itu akan dia tengok nanah dan darah yang ada pada tubuh tadi, maka menjilat-jilat akan dia. Sungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Sampai gitu lah, ya. Tapi mana ada orang hak yang sanggup jilat darah, nanah apa semua. Cuma nak bagi tahu, dari segi besarnya
hak suami itu ke atas isteri dia. Tak. Dan dalam masa yang sama juga, dalam masa yang sama Islam wajibkan suami itu sebaliknya kena tunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami kepada isteri dia. Barulah orang panggil adil nama dia. Isteri dia tunaikan tanggungjawab sebagai isteri, suami tunaikan tanggungjawab sebagai suami. Baru betul. Tak. Kita kata kalau suami itu macam Muhammad, isteri macam Khadijah, okey, tak apa. Tak. Tapi kalau suami macam Romeo, isteri macam Juliet, setakat tu sajalah. Tak. Maknanya kalau suami itu pasal perangai dia macam mana, isteri pun tak usah harap sangatlah kata baik sangat. Pasal suami pun tak apa baik juga. Kan? Jadi kita kata kalau sama-sama tak baik gitu, baru segi baru satu sama. Ya. Tapi kita kata tak boleh. Maknanya kalau orang yang tahu tanggungjawab dia, apa benda yang sepatutnya dia tunaikan, kalau isteri dia tunaikan tanggungjawab kepada suami dia. Kalau dia sebagai suami, maka tanggungjawab dia banyak terhadap rumah tangga. Terhadap rumah tangga bukannya benda senang. Walaupun mungkin setengah orang muda misalnya dia nampak kahwin ni mudah je, senang je. Yalah, kahwin itu mungkin mudah senang, tapi hak lepas kahwin itu tanggungjawab isteri ataupun tanggungjawab suami itu. Ini dalam bab suami isteri. Kalau dalam bab mak ayah dengan anak, macam tu juga. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Kalau dalam ayat Quran sebut kata fala taqul lahumā uffin, jangan sebut kepada kedua-duanya itu mak ayah Kalau bahasa kita pun tak boleh juga. Tak, apatah lagi kalau pergi jerukah. Kalau pergi segegah gitu, tak. Kata pula nata mak ni, misalnya dengan bahasa-bahasa besar lagi teruk. Maka Islam ajar kepada kita semua bentuk ni, sama ada anak terhadap ibu bapa terhadap anak, isteri terhadap suami, suami terhadap isteri. Jadi dalam bab ni dia kata, maknanya kalau isteri itu duduk jilat nanah darah macam tu sekali pun tak cukup lagi. Tak cukup lagi. Lepas tu bila suami dengar je ayat ni, dia kata tu amung. Sedap je dia kata ke bini dia. Tu amung mengaji tak? Mau dengar tak? Bahagian dia kan. Tapi hak dia sendiri tak tunai apa tanggungjawab ke suami. Kita kata dak aci. Dak aci gitu. Jadi maknanya hak ni bahagian orang puan. Bagi orang lelaki ada juga. Dan telah berkata oleh setengah ulama, yang pertama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Kata setengah ulama, wajib atas perempuan mengekali malu daripada suaminya. Pak malu ni biasanya mula-mula je kan. Kalau orang tak pernah bertemu, tak pernah jumpa, tak pernah kenal pun, tak pernah SMS pun, tak pernah email, tak pernah keluar sekali pun, tak pernah naik motor sekali pun, tiba-tiba jadi suami isteri, akad nikah, jadi isteri. Hak mula-mula tu memang malu kan? Malu. Nak panggil abang pun tak boleh panggil abang ni. Tak biasa lagi. Kalau kenal kawan tu sebagai cikgu, panggil cikgu dulu. Orang puan saya masa mula-mula kahwin, berapa lama? Kat seminggu duk panggil ustaz. Betul lah kita ni ustaz, tapi dah jadi suami dia duk panggil ustaz lagi. Bukan kata tak boleh taat ada, tapi segan. Segan. Dia panggil ustaz. Wajiblah atas perempuan, tapi dia ni panggil abang. Kalau lepas 10 tahun, 11, 12 tahun, 13 tahun dia panggil ustaz lagi, kita panggil dia ustazah pula. Wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya, dia kata. Jadi perempuan walaupun dah kahwin lama dah,
dengan suami dia ni, walaupun dah kenal dah dari hujung rambut sampai hujung kaki, tapi malu tu kena ada juga. Malu nak buat jahat, malu nak buat benda tak molek, malu nak kata hodoh, gitu kan. Dan merendahkan mata pada hadapannya. Maknanya kalau duduk depan suami tu, kalau tengok pun tengok dengan baik tak usah pergi cerlong gitu. Kalau cerlong tak ada benda lah kan. Saja-saja nak pergi cerlong dia buat benda. Bila cerlong, sampai masa cerlong tu ada masalah lah tu. Sebab suami ada benda yang dia buat tak molek. Cerlong lah kan. Tapi hukum asalnya ialah merendahkan mata pada hadapannya. Ya. Yang kedua, kata ulama ini, dan wajib pula mengikut bagi suruhnya, dan diam ia tak kala berkata suaminya. Ini nak payah-payah mereka ya, nak payah-payah mereka nak buat. Baca boleh ya. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya ya, suami suruh dia ikut ya. Bukanlah maknanya jadi hamba kepada suami, bukan jadi hamba kepada suami tak ya. Tapi apa suami suruh tu, suami pun kenalah tengok isteri juga kan, mood dia, masa sihat dia, masa sakit dia ya. Jangan bila kata suami kot asal boleh suruh. Kawan tu dah buat letih dah, basuh pinggang lagi, basuh kuyuk lagi, basuh tahi anak lagi, basuh tu lagi. Lepas tu nyasuh buat benda lain lagi. Maknanya kawan tu pun, bini dia pun letih juga kan. Maknanya jadi suami pun kena faham-faham juga. Bukan maknanya tak boleh suruh. Tak ya. Jadi dia kata wajib mengikut bagi suruhnya, dan diam ia tak kala berkata suaminya. Masa suami bercakap, senyap boleh. Ayah suami bercakap, dia bercakap. Tok lelaki cakap, dia sapuk. Tok lelaki cakap, dia sapuk. Bobek. Tok lelaki dah habis lagi, dia kerak. Tok lelaki cakap slow je, tok lelaki cakap slow, dia cakap suara tinggi. Misalnya. Dan berdiri tak kala datangnya sebagai hormat. Bila mari, bila balik itu bangunlah. Dan tak kala keluarnya, bila suami itu keluar, lepas tu dia bangunlah sebagai tanda hormat. Dan mendatangkan diri atas suaminya tak kala hendak tidur ya, mendatangkan diri atas suaminya tak kala hendak tidur. Guna maknanya jangan tidur senyap dah, nak kerong seorang. Suami tu barulah masuk ya, dah nak balik lewat, buat OT ya. Kebetulan shutdown, lewat dah balik mana tu pukul 10, pukul 11. Kita jenera lama lah. Jenera lama. Kawan tu mujuk boleh buka sendiri pintu. Lepas tu tak bangun pun, tak sambung ya. Tak kala hendak tidur, dia kata. Dan memakai bau-bauan baginya. Pakai bau-bauan bagi suami itu. Dah ni bau dia. Bau belacang ada, bau ikan kering ada. Bau macam-macam. Kalau dia nak pakai bau-bauan tu masa bila? Masa nak keluar je. Kan? Nak pergi pasar malam. Masa nak pergi pasar petang, pergi pasar siang. Nak pergi majlis kenduri gitu, bini apa semua, baru dia pakai bau-bauan. Tak boleh. Tak. Kita kata kalau bagi orang yang ada suami, bau-bauan itu adalah untuk suami sahaja. Bagi orang yang ada suami. Kalau orang yang tak ada suami, dia tak boleh pakai ikut dan bau-bauan. Pergi mana-mana sekali pun. Sebab ada hadis yang lain Nabi sebut, Nabi larang. Maknanya perempuan dia keluar dengan bau-bauan. Kalau orang lelaki sehingga tertarik dengan bau-bauan itu boleh dianggap sebagai zina. Taklah zina hukum macam zina betul tak. Tapi benda tu dia boleh bawa tarik kepada hak yang kepada benda dosa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama ini, jadi bila nak tidur, kalau suami ada, pakai dah bau-bauan, pakai comel,
Tak malam tu tahu pakai bau-bauan, ya. Tapi isteri je pakai sedap. Suami bau macam ganda, tengik. Tak jadi juga. Jadi sama-sama sedap lah. Suami pun bau sedap, isteri pun bau sedap. Lepas tu bilik pun biar bau sedap juga. Kan? Macam ke 13 tahun, 20 tahun kahwin pun macam ke bilik gaji sehari. Gaji sehari macam masa mula-mula kahwin dulu. Kalau boleh buat. Dan ketiga, dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya. Tak ada dah kasturi ini, tapi carilah gosok gigi lah. Maknanya membaikkan bau mulutnya. Bau mulut jangan bau busuk, ya. Kalau badan tu lama dah minyak wangi, ya, baju apa semua pakai dah minyak wangi, tapi kalau bau mulut dah sedap juga, ya. Dia kena sedap dah ke lah, ya. Dan mengekali perhiasan tak kala hadirnya dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya. Mengekali perhiasan tak kala hadirnya. Masa suami ada, tak masa suami ada, tunjuklah hok gelang mah, tak, hok cuci, hok rata roket apa semua. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya. Kalau suami outstation, ya, suami musafir, suami tak ada, lepas tu dia keluar rumah misalnya nak pergi ke mana-mana tempat, ya, janganlah tunjuk sangat. Jangan tunjuk sangat, tak. Kecuali kalau benda tu masih lagi dia panggil dalam perkara yang zahir. Perkara yang zahir, ya, setengah ulama kata hak sekat-sekat ni boleh dagang. Itu yang zahir, ya. Anggota-anggota yang zahir ni mak ni boleh. Tapi kalau masa keluar tu habis tayang sampai ke sekerat lengan ni, ya, sising pula habis tunjuk belaka ni, mak ni pun tunjuk belaka, itu tak boleh, ya. Jadi perhiasan itu juga asalnya ialah untuk suami, ya. Yang keempat, kata ulama ini, dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya tak kala ghaibnya. Meninggalkan khianat bagi suaminya tak kala ghaibnya. Masa suami tak ada, tak boleh khianat ke dia, ya. Khianat macam mana dia kata? Sama ada pada hamparannya, sama ada pada hamparan. Kalaulah tempat duduk tu khas tempat duduk suami, contohnya dah, kan? Maknanya kalau tempat duduk tu memang khas untuk dia. Tapi lah ni tak ada. Kita kata kalau kursi set tu, kalau di rumah tu memang siapa-siapa boleh duduk situ, kan, ya. Tapi kalau orang zaman dulu barangkali, kalau suami ni mungkin ada tempat duduk di hak khas, ada kursi dia di situ, kan, ada tempat duduk dia di situ. Dia marah kalau kita konsep tempat duduk dia tu misalnya, tak boleh lah. Tapi learning kita kata kalau hak set kursi rumah kita apa semua ni, siapa-siapa pun boleh duduk, kan, duduk sini, duduk sini, duduk sini, tak jadi masalah dah. Dia kata pada hamparannya, hamparannya tu termasuklah macam tempat tidur, tempat tidur yang memang khas untuk suami dia misalnya. Tapi dah kalau suami tak ada, outstation, suami musafir, takut tidur seorang, ajak anak-anak tidur atas katil, ya, misalnya. Tu tak apalah, kan, tu tak apa. Ini maksudnya kalau hamparan tu yang memang khas untuk dia, lepas tu tahu pula dia larang. Atau hartanya khianat bagi suami pada harta suami itu. Harta suami. Kalau ada harta suami, jadi masa dia tak ada, dia pakai ikut dang gitu, ya, harta suami. Kalau harta kita lainlah, ya, ni harta suami, kena khabar kepada dia, kena bagi tahu. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya dan segala kerabatnya. Maknanya kalau adik suami kita mari, ya, ayah suami kita mari, mak suami kita mari, keluarga suami kita mari, itu maknanya kita muliakan bagi isi rumah suaminya dan segala kerabatnya.
pak saudara dia, adik-beradik dia misalnya, kalau mari kita raikan, ya. Dan lagi melihatnya ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak-banyak. Nah, maknanya kalau suami itu beri sikit pun dia kata sebenarnya tu dah banyak dah, kan? Suami beri sikit je tapi tak apalah, nampak jaga banyak. Kalau dah beri banyak dah pun tapi nampak tak cukup, nampak sikit, tu memang sampai bila-bila pun tak cukup. Tak, suami dah beri banyak-banyak, kan? Tapi dia nampak macam ke sikit-sikit je. Padahal suami beri banyak. Sekarang ni dia kata tak, suami beri tu taklah banyak mana, tapi dia nampak, dia rasa tak apa, banyak dah tu, kan? Nak boleh syurga ni, yang kata boleh masuk ikut pintu ni bunyi tu mudah kan? Ya, kita sebut hari tu orang perempuan ini mudah untuk masuk syurga. Mudah masuk syurganya taat kepada suami. Kita sebut hari tu taat kepada suami. Lepas tu taat kepada perintah Allah, hak sembahyang, puasa apa semua. Lalu dia boleh pilih untuk masuk syurga daripada mana-mana pintu hak dia nak. Ya, pintu ni. Tapi bila kita dok baca apa benda hak yang wajib atas isteri itu, hak kata taat tadi itu, ya, baca nombor 1, merendahkan mata pada hadapannya. Tak berapa dah. Tak cerlah ke suami dia. Nombor 2, ikut bagi suruhnya. Ikut juga, tapi kadang-kadang lawang juga. Tak ikut juga. Ya. Nombor 3, baikkan bau mulutnya. Tak juga. Nombor 4, ya, tinggalkan khianat pada harta suami misalnya. Jadi rupa-rupanya nak boleh, kalau kata taat tadi itu, bila kita nak bilang 1, 2, 3, 4, 5 begitu, barulah nampak, barulah nampak banyak di situ rupanya, kan? Tapi itulah balasan dia syurga, ya, balasannya adalah syurga. Maka sayogianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bahawa bersungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya, dan lagi minta redha kepadanya, maka ia itulah syurga atau nerakanya. Jadi kalau kita nak tahu kita ni boleh syurga ke boleh neraka ke, bahagian kita ni biar kita taat. Kita taat dah, ya, cuba buat yang paling baik sebagai seorang isteri. Tiba-tiba bila suami kita ni tengok kita ni baik sangat, dia pun ambil peluang pula, ya, khianat kepada kita, tak tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami, duk tinggal, tak ada khabar berita misalnya, tak beri nafkah yang patut dia beri, ataupun duk layan kita dengan cara yang tak baik. Kita ni bagus dah, molek dah, ya, sebab duk ngaji kitab Muhimmah ni, ya, dia duk ngaji kitab benda-benda pun tak misalnya. Jadi bahagian kita ni apalah, insya-Allah kita kata comel dah. Lepas tu bahagian dia tu tengoklah, kalau dia pun taat juga, ya, pahala boleh ke dia. Kalau dia tunaikan tanggungjawab dia sebagai suami, molek, maka pahala pun bolehlah juga kepada dia. Tapi kalau bahagian kita ni kita buat dah, lepas tu bahagian dia tu tak cukup, kita kata kita berdoa sajalah kepada Allah Ta'ala. Tak berdoa, ya Allah, kau lembutkanlah hati suamiku ini, biarlah suamiku ni jadi baik, biarlah suamiku ni jadi molek. Aku ni dah cuba dah untuk taat sebagai seorang isteri setakat yang boleh. Suamiku ni buat macam-macam ke aku, gini misalnya, minta supaya Allah Ta'ala betulkan. Tak apalah, tapi bahagian kita jangan maknanya gilawang pula. Mentang-mentang dia tak molek kita pun, aku nak balas, dia padang muka dia. Jadi tu tak jadi taat dah pula. Jadi dia pun tak molek, kita pun tak molek, jadi sama-sama tak molek jawab dia. Jadi kalau dia tak molek pun, tapi bahagian kita, bukan bahagian kita lah, bahagian muslimat ni, tak, sebab saya orang lelaki, bahagian muslimat ni maknanya sebagai isteri tak kena sungguh-sungguh taat macam itu. Kemudian dia kata dan tersebut. Jadi
Bila boleh taat macam itu, minta redha apa semua, buat baik, taat kepada Allah Ta'ala, insya-Allah kita kata bolehlah syurga. Bolehlah syurga. Hak boleh pilih daripada mana-mana pintu yang nak masuk tadi. Kemudian dia kata dan tersebut di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar. Wallahu